Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang sangat bermanfaat untuk anda semua, untuk saya juga, insya-Allah. Okey. Jadi macam mana saya nak mulakan Saya kena tengok balik. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Okey, jadi ada pelbagailah perkongsian di media sosial berkenaan dengan keadaan ekonomi sekarang, keadaan negara sekarang dan juga keadaan dunia sekarang. Okey, jadi kalau boleh saya bermulakan, ada ura-ura yang mengatakan bahawa Bank Negara akan menaikkan semula BLR, kalau ada yang faham lah, Base Lending Rate, ataupun dia ada Islamic dia BFR, Base Financial Rate. Kadar asas tu akan dinaikkan mungkin jangkaannya dalam bulan 6 nanti. Kalau ada yang mungkin tak sedar, BLR atau BFR ni adalah selalunya dia ada dalam pinjaman perumahan. Contohnya BLR tolak 1%. Maksudnya BLR kalau pada waktu itu, sewaktu kita membuat pinjaman perumahan tahun 2015 sebagai contoh, katalah BLR dia pada waktu itu 5.5%. Jadi pada waktu itu BLR 5.5% tolak 1% yang bank bagikan kepada kita macam diskaun. Jadi kita punya kadar asas pinjaman pada waktu itu adalah sebanyak 4.5%. Kita beli sebuah rumah, ansuran bulanan kita mungkin sebanyak RM1,000 sebagai contoh. Okey, jadi BLR ni ataupun BFR ni dia boleh turun dan juga dia boleh naik bergantung kepada keadaan ekonomi semasa. Jadi kalau kata 2 tahun yang lepas disebabkan oleh pandemik COVID-19, PKP dan juga sebagainya, kadar ataupun mata asas bagi BLR ni dan juga BFR ni telah pun diturun ataupun disemak untuk penurunan sebanyak beberapa kali, 3 ataupun 4 kali sebagai contoh. Jadi apabila nilai BLR ataupun BFR ini diturunkan, kita punya peratusan ataupun interest yang dikenakan terhadap pinjaman kita sebenarnya menjadi lebih rendah. Kalau dulu kita bayar, macam saya katakan tadi, RM1,000 sebulan, apabila BLR ataupun BFR ini diturunkan, kadar bayaran bulanan kita juga sebenarnya menurun. Mungkin sebagai contoh sebanyak RM800 sebulan. Tapi ramai tak tahu sebab apa. Sebab apabila berlaku penurunan, selalunya bank takkan maklum. Tetapi kalau berlaku kenaikan, yang mana kenaikan tu menyebabkan, kalau sebelum ni pinjaman kita adalah RM1,000 sebulan, kita perlu bayar. Tetapi kenaikan BLR ataupun BFR ini naik dan menyebabkan bulanan kita lebih RM10, RM1,010, RM1,050 sebagai contoh, itu bank akan maklumkan kerana dia akan menjadi tunggakan ataupun kurang bayar. Tapi kalau kata bila berlaku penurunan, bank tak akan maklumkan kerana tidak ada sebarang masalah. Pada waktu itu BLR kita sebagai contoh, ansuran bulanan nilainya RM800, jadi kita masuk RM1,000 juga seperti biasa yang kita mula bayar pada 2015. Jadi ada lebihan RM200 sebulan di dalam akaun pinjaman kita. Sebab tu tidak dimaklumkan apabila ada penurunan. Jadi perkongsian di dalam media sosial mengatakan bahawa dijangkakan BLR ini akan dinaikkan semula. Kenaikan 1 ataupun 2 kali ini mungkin tidak akan memberikan kesan kerana selama ini mungkin ada ramai yang tidak sedar dan membayar ansuran pada nilai ansuran yang telah pun ditetapkan. Jadi kalau kata kita tengok, sebenarnya ansuran kita telah pun kurang, tapi kita bayar juga pada kadar yang sama. Jadi tidak lagi terkesan, namun dia akan meningkat dan dia akan meningkat sebanyak mana kita pun tidak tahu. Tetapi seperti yang saya tengok dalam satu kenyataan media pada pada bulan Januari, 30 Januari, yang mana dalam satu media rasmi, Bank Negara dijangka akan menaikkan kadar faedah bermula separuh tahun kedua pada tahun ini dengan kemungkinan 2 kali kenaikan sebanyak 25 mata ataupun 0.25% setiap satu. Maksudnya tahun ini dijangkakan akan dinaikkan sebanyak 2 kali pada bulan 6 dan juga pada bulan 12, 0.25, bulan 12 pun 0.25, menjadikan dalam tempoh setahun ini dinaikkan sebanyak total 0.5%. Ini adalah jangkaan. Okey.
Jadi daripada kenaikan ini dan juga keadaan semasa yang kita hadapi sekarang ni, dengan ringgit yang kita boleh katakan agak lemah, dan ringgit agak lemah ni kita boleh tengok dalam media pun ada dikongsikan, ringgit lemah, rakyat Singapura jodi sakan di Malaysia, dan juga inflasi. Okey, ringgit lemah ni adalah apabila ringgit ni jatuh secara bertubi-tubi. Jadi apabila dia jatuh, nilai ringgit tu menjadi tinggi. Dia menjadi tinggi, yang mana kesannya kita yang akan hadapi. Macam mana kesannya kita akan hadapi? Apabila ringgit kita jatuh ataupun nilai dia tu menjadi semakin tinggi, dulu 1 US dollar bersamaan RM3.80. Jadi kalau kata kita beli daging import pada waktu itu daripada US ke New Zealand ke dan sebagainya, mungkin 1 kilo daging import tu berharga RM20 sebagai contoh. Tetapi disebabkan ringgit yang lemah ini, sekarang seringgit 1 USD duk ada dalam RM4.34. Tadi saya tengok kan. Jadi mengakibatkan apabila kita menyimport, kita perlu membayar dengan harga yang lebih tinggi. Untuk dapatkan nilai 1 US dollar, kita perlu bayar RM4.30. Dulu kita bayar RM3.80. Bagi setiap 1 US dollar dah naik sebanyak 50 sen berbanding dengan dahulu. Jadi sekarang ni kalau kita beli daging import, sebagai contoh, dulu kita bayar RM20, sekarang mungkin kita perlu bayar sebanyak RM25. Kalau dulu 2 kilo RM40, sekarang 2 kilo dah jadi RM50, lebih dah RM10. Ini apabila nilai ringgit kita jatuh, ringgit kita lemah, akan mengakibatkan kesan secara langsung kepada pengguna, yang mana kita akan membayar dengan harga yang lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi ni pula adalah kita panggil sebagai inflasi. Inflasi ini adalah kenaikan terhadap harga barang. Okey, kalau mudah nak faham, apabila dulu kita beli barang ataupun kita beli nasi lemak daging dengan harga benda yang sama, ada ikan bilis, ada kacang dan sebagainya, dengan harga RM3, tetapi disebabkan oleh ringgit yang lemah, kenaikan harga barang dan juga inflasi, sekarang ni nasi lemak yang sama, daging, ada ikan bilis, ada kacang, pada harga RM6 disebabkan oleh inflasi. Inflasi disebabkan oleh kenaikan harga barang. RM1 dulu kita boleh beli 2 gula-gula, sekarang RM1 mungkin kita beli 1 gula-gula. Jadi nilai ataupun kuasa membeli terhadap nilai ringgit tu menjadi semakin berkurangan. Itu yang orang dok kata dulu RM50 boleh penuh satu troli, sekarang RM50 troli tu kita boleh susun di bawah sahaja. Jadi apa yang saya nak kongsikan, kenapa saya berkata tentang perkara ini, adalah kerana dengan prediction ataupun anggaran daripada Kementerian Kesihatan bahawa kes akan meningkat selepas hari perayaan, dan juga pelbagai perkara-perkara yang lain. Kalau kita tengok keadaan di China dan sebagainya berkaitan dengan COVID-19 dan juga sebagainya. Jadi walaupun kita merasakan tidak ada sebarang PKP akan dilakukan dan kita berada dalam fasa peralihan kepada endemik, tetapi kesannya terhadap realiti, kesannya terhadap kita tu mungkin akan berlaku. Contohnya, walaupun tak ada PKP dan sebagainya, tetapi mungkin ada syarikat yang tidak boleh survive dan sebagainya disebabkan oleh kenaikan harga barang, kenaikan kos, upah pengangkutan dan juga sebagainya. Mungkin akan ada syarikat yang ditutup dalam tempoh masa yang terdekat disebabkan pelbagai tekanan berkaitan dengan ekonomi ini. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah, dengan walaupun kita sekarang ni dapat mengeluarkan wang RM10,000, yang mana rata-rata telah pun menerima pembayaran masing-masing, saya yakin telah menerima pembayaran masing-masing, tetapi apa yang saya nak tekankan di sini adalah kita sewajarnya harus untuk berjimat cermat, menyimpan wang tersebut untuk kegunaan kecemasan. Kerana mungkin kalau kata ada perkara yang tidak baik yang berlaku, na'udzubillah, kita tak minta, jadi mungkin tidak akan ada sebarang pengeluaran kereta akhir daripada kereta BSP, yang mana tambahan dengan tidak ada sebarang BKP dan sebagainya, mungkin mereka yang terkesan ni adalah orang kata pada golongan-golongan yang tertentu. Kalau dulu PKP ni satu negara terkesan, sekarang kalau kata tak ada PKP, bagi mereka yang bekerja di swasta dan mana syarikat mereka ni mungkin mengalami kesan langsung disebabkan oleh kesan ekonomi ini. Jadi mereka ini mungkin akan mengalami kesan yang sangat drastik, kehilangan pekerjaan, pengurangan pendapatan dan juga sebagainya. Jadi saya harap bagi mereka yang mungkin tidak ada sebarang idea untuk membuat apa-apa dan sebagainya, tidak perlulah untuk terlibat dalam pelaburan. Walaupun
banyak dikongsikan berkaitan dengan harga emas dan sebagainya, kerana kemungkinan besar kalau kita perlu gunakan wang tersebut dalam jangka masa yang pendek, harga emas sekarang ni sangat tinggi. Jadi bila kita beli dengan harga emas yang sangat tinggi, yang mahal, kalau kita perlu gunakannya, kita akan jual pada harga sebenarnya yang lebih murah. Jadi nilai RM10,000 yang telah kita dapat pada hari itu sebenarnya akan rugi di situ sahaja. Apabila jual dan beli itu berlaku, kita akan tanggung kerugian di situ. Dulu beli RM10,000, sekarang bila jual hanya dapat RM9,000 sebagai contoh, disebabkan nilai emas yang turun naiknya tidak menentu, disebabkan perang dan sebagainya. Jadi pertukaran ataupun penjualan emas itu akan mengakibatkan kita tidak mendapat keuntungan. Jadi rugi RM1,000 di situ. Jadi saya harap anda membuat simpanan dan tidak membuat sebarang pelaburan yang mungkin jika anda perlu gunakan, anda akan mengalami kerugian apabila anda menjual pelaburan-pelaburan tersebut. Dan simpan wang, gunakan wang ataupun gunakan wang itu pada kadar yang sepatutnya, pada kadar yang diperlukan sahaja. Saya bimbang kerana jika kita lihat keadaan sekarang ini, kesan daripada pandemik COVID-19 dan sebagainya, sekarang ni baru kita akan nampak kesan-kesan yang sangat ketara terhadap ekonomi. Perkara ini berlaku di seluruh dunia. Jadi saya harap mesej yang saya cuba sampaikan ni dapat difahami oleh anda semua. Dan kalau kata mungkin ada yang tak jelas dan sebagainya, anda boleh berkongsikan persoalan ataupun pandangan anda di komen saya di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah saya akan cuba balas, InsyaAllah saya akan cuba jelaskan dengan sebaik yang mungkin lagi. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.